Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan inayahnya dapat bertemu pada petang ini. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya mohon maaf atas kelewatan. Betul-betul dekat dengan rumah dah, traffic light, ada aksiden. Jadi ada kesesakan lalu lintas sebentar tadi. Jadi ni baru sampai ni, alhamdulillah kita dapat bertemu juga pada petang ini ya. Ya tuan-puan, tajuk kita pada petang ini adalah berkenaan dengan at-taqdim wa ta'khir. At-taqdim, maksud dia apa? At-taqdim mendahulukan ataupun mengkedepankan. Wa ta'khir mengkemudiankan. Jadi at-taqdim mengkedepankan, wa ta'khir mengkemudiankan. Okey, setengah tajuk dalam buku Balaghah, mereka namakan tajuk ni adalah at-taqdim ma haqqahu ta'khir. Disebut macam tu ya. At-taqdim ma haqqahu ta'khir. Maksudnya, dia kata mengkedepankan apa yang sepatutnya di belakang sepatutnya. Itu. Setengah tajuk dia letak macam ni. At-taqdim ma haqqahu ta'khir. Jadi dia akan ada lawan tajuk ni adalah at-ta'khir ma haqqahu taqdim. Mengkemudiankan apa yang sepatutnya dikedepankan. Jadi dia setengah tajuk Balaghah dia letak macam ni. At-taqdim ma haqqahu ta'khir. Tetapi perbincangannya adalah perbincangan yang sama. At-taqdim wa ta'khir. Ya? Kenapa setengah buku mereka berpada dengan nama tajuk ni at-taqdim wa ta'khir? Sebabnya kalau kita sebut ma haqqahu, siapa kita nak letakkan apa yang sepatutnya kalau nak dibandingkan dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu huraiannya. Tetapi kita katakan apa yang dinamakan sebagai tajuk ni adalah sesuai pada akal fikiran manusia lah. Pada akal fikiran manusia, ma haqqahu ta'khir, sepatutnya ia dikebelakangkan. Cuma Al-Quran mengkedepankan. Jadi masih lagi tidak mengganggu ataupun menggugat kita punya akidah, kefahaman kita terhadap ayat Al-Quran. Bila kita letakkan tajuk at-taqdim ma haqqahu ta'khir, takdir dekat sini adalah fi dhihnil insan. Pada akal fikiran manusia berfikir bahawa sepatutnya di ke belakang, bukannya ke depan. Tapi sebab itu tuan-tuan jangan hairan, setengah buku mereka letakkan at-taqdim wa ta'khir. Mereka kata, okeylah kita letak macam ni je nama, tak ada masalah Okey. Apa itu at-taqdim wa ta'khir? Kita kedepankan kalimah, kita kemudiankan kalimah. Contohnya tuan-tuan, dalam Al-Quran ada kalimah yang Allah sebut wa ma uhilla bihi li ghairillah. Kemudian satu lagi wa ma uhilla li ghairillahi bih. Ya. Jadi itu yang kita nak bincang. Kenapa sepatutnya duduk belakang tapi duduk depan? Contoh tuan-tuan, dalam Al-Quran surah Al-Fatihah sendiri, kalau tuan-tuan perhatikan, iyyaka na'budu, iyyaka engkau, na'budu kami sembah, engkau kami sembah, dan engkau kami mohon pertolongan. Okey, ayat yang ke-6, ihdina, tunjuklah kami. Kenapa untuk ayat yang ke-6 dia tak gunakan iyana ihdi? Kepada kami tunjuklah. Kami tunjuklah. Macam tu ya. Maksudnya kami engkau tunjuklah. Jadi dekat sini dia guna iyaka, engkau kami sembah. Tapi dekat belakang dia tak guna iyana ihdi. Kami engkau tunjuklah. Jadi sudah tentu ada sebab kenapa Al-Quran mengkedepankan beberapa kalimah yang kalau pada akal fikiran manusia kata bukankah menurut struktur bahasa Arab ia berada di belakang. Ya? Contohnya kalau kalimah yang biasa kita guna pakai Muhammadun fiddar. Muhammad di rumah. Muhammad di rumah. Tetapi bila kita taqdim ma haqqahu ta'khir ni, fiddar ni kita letak depan, di rumah ni kita letak depan, fiddari Muhammadun, di rumah ada Muhammad. Mungkin
bentuk yang sebegini tidaklah mengganggu kita punya kefahaman dalam bahasa Melayu. Tetapi dalam bahasa Arab, ini bentuk yang sebegini ada beza. Kenyataan yang pertama dengan kenyataan yang kedua. Muhammadun fiddar, Muhammad di rumah. Satu lagi di rumah ada Muhammad. Ada perbezaan pada kefahaman makna bagi dua kenyataan ini. Yang pertama, kalau sebut Muhammad di rumah, boleh jadi ada juga orang lain di rumah. Tetapi kalau kata di rumah ada Muhammad. Jadi dekat sini kita katakan dalam rumah ni ada Muhammad seorang dia. Itu salah satu kefahaman yang kita boleh hayati berdasarkan at-taqdim wa ta'khir. Maka pada petang ini kita nak bincang beberapa bentuk ayat Al-Quranul Karim. Kenapa kadang-kadang Al-Quran letakkan kata objek ataupun dalam bahasa Arab ni disebut sebagai maf'ul, ya. Maf'ul dalam bahasa Melayu kalau tak silap saya kata objek, ya. Ataupun setengahnya menamakan kata mangsa. Wallahu a'lam, ya. Saya tak mahir bahasa Melayu, cuma saya boleh permudahkan. Maf'ul dalam bahasa Melayunya lebih kurang kata mangsa. Contohnya, saya pukul dia. Dia itu adalah kata mangsa, maf'ul. Okey, kita perhatikan surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Engkau kami sembah. Ada bentuk lain yang saya boleh buat daripada bentuk ini. Antara lainnya saya boleh gunakan na'buduka. Ya, na'buduka. Kami sembah engkau. Sama juga nasta'inuka. Kami mohon pertolongan daripada engkau. Jadi kita letak engkau ni kat belakang boleh. Tetapi apa yang berlaku, apa yang kita dapat sampai pada kita adalah digunakan iyyaka, diletakkan terlebih dahulu, kemudian na'budu, kata perbuatan, diletakkan kemudian. Engkau kami sembah. Antara maksud yang saya boleh faham daripada at-taqdim, kita mendahulukan kalimah yang pada kebanyakan struktur bahasa Arab biasanya duduk belakang, ya. Tapi bila dikedepankan, ada isyarat bahawa ayat berkenaan sedang mengkhususkan kalimah yang dikedepankan. Contohnya bila sebut engkau kami sembah, jadi dekat sini ada ada pengkhususan, ikhtisas, pengkhususan, iaitu engkau sahaja kami sembah. Sebab tu digunakan engkau, iyyaka, engkau kami sembah. Maksudnya engkau sahaja kami sembah. Jadi kalau anda perhatikan dalam terjemahan, engkaulah sahaja. Ada terjemahan diletakkan sahaja. Ya, sahaja. Jadi kita tak gunakan iyyaka faqat na'bud. Kita tak tambah faqat pun. Faqat ni sahaja kan dalam bahasa Arab. Tapi kita kedepankan kalimah iyyaka seolah-olah tak ada yang lain lagi dah kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan engkau kami mohon pertolongan. Seolah-olah tak ada lagi dah yang lain selain daripada Allah, kita mohon pertolongan. Anda bandingkan ayat yang seterusnya, ihdina. Ayat ini sebaliknya tidak gunakan iyyana ihdi. Akan kami, engkau berilah petunjuk. Tetapi digunakan ihdina, engkau berilah petunjuk kepada kami. Kenapa? Kerana permintaan diberi petunjuk tu bukan khusus untuk kita sahaja. Jadi, kalimah yang dikedepankan biasanya membawa maksud mengkhususkan. Ya, tetapi kalau macam ini dalam bentuk yang biasa, berilah petunjuk kepada kami, bukannya kepada kami berilah petunjuk. Jadi tidaklah mengandungi makna ikhtisas. Maksudnya tak semestinya saya seorang je. Tak semestinya kami je engkau beri petunjuk. Berilah juga petunjuk pada yang lain. Ya, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala, untuk Allah kurniakan petunjuk kepada hamba yang Allah kehendaki. Bagi hidayah atau taufiq. Ya. Okey, itu huraian kenapa kadang-kadang kata mangsa diletakkan di hadapan, ya. Maf'ul kita sebut, ya. Okey, itu berkenaan sebagai mukadimah. Macam mana kita nak memahami tajuk at-taqdim wa ta'khir. Okey, contoh sama je. Contoh kalau sebut anjattu Khalidan. Saya selamatkan Khalid. Ya. Anjattu Khalidan. Saya selamatkan Khalid. Okey. Tetapi kalau saya letakkan Khalid kat depan, Khalidan anjattu. Khalid saya selamatkan.
Ada beza saya selamatkan Khalid dengan Khalid saya selamatkan. Bila sebut Khalid dan anjatu, ini seolah-olah mengkhususkan. Saya menyelamatkan Khalid sahaja. Tapi yang atas ni, saya selamatkan Khalid, ini tidak dalam bentuk yang khusus. Ya? Itu salah satu huraiannya. Anda perhatikan, dalam bab ibadah, selalu Al-Quran mengkedepankan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala, lafzul jalalah. Ya, walaupun kalau kita perhatikan kebanyakan struktur bahasa Arab akan mencadangkan kata maf'ul, kata mangsa diletakkan selepas fi'il. Tetapi bila melibatkan urusan ibadat, selalu Al-Quran menggunakan lafzul jalalah itu berada di hadapan berbanding di belakang. Contohnya, biasa kalau disebut bal fa'budillah, maka sembahlah Allah. Tetapi dekat sini, bal bahkan Allah lah, maka sembahlah. Macam tu. Allah, sembahlah. Jadi dekat sini, kalau dalam huraian terjemahannya, ini saya ambil daripada Abdullah Basmih, janganlah menyembah yang lain daripada Allah. Ini ditambah huraian dia. Ini jelmaan dia bertafsir. Bahkan apabila beribadat, maka hendaklah engkau menyembah Allah semata-mata. Jadi sepatutnya kalau kita ikut susunan ayat ni, maka bahkan kepada Allah, maka hendaklah engkau menyembah. Jadi kalau kita terjemahkan begitu, dia agak canggung lah penggunaan bahasa Melayu. Oleh kerana ingin disesuaikan dengan bahasa terjemahan, terjemahannya terpaksa diletakkan dalam kurungan untuk menambahkan lagi huraian, kefahaman tentang ayat ini. Ya? Mudah-mudahan. Jadi ayat yang ke-66 surah Az-Zumar ni, Allah sebut, Badillah fa'bud. Bahkan Allah sahaja. Kalau kita terjemah, Allah sahaja. Maka sembahlah. Sebab itu kalimah Allah berada di depan. Bukannya bal fa'budillah. Kalau sebut fa'budillah, maka sembahlah Allah. Boleh jadi juga ada yang lain yang boleh disembah. Tapi oleh kerana ini dalam bentuk yang mengkhususkan Allah Ta'ala semata-mata, jadi kata mangsa yang selalunya digunakan di belakang, sekarang ini dikedepankan. Mudah-mudahan tuan-puan dapat penjelasan. Okey, kita perhatikan ayat yang ke-172. Ya ayyuhalladzina amanu, dalam surah Al-Baqarah, wahai orang-orang yang beriman, kulu min tayyibat, makanlah daripada barang-barang yang baik, ma razaqnakum, yang telah kami rezekikan kepada kamu, washkuru lillah, kepada Allah kamu bersyukurlah. Okay. In kuntum, sekiranya kamu, iyyahu ta'budun, kepadanya kamu sembah. Anda perhatikan ada sedikit pertembungan cara Al-Quran mempersembahkan kalimah washkuru dan ta'budun. Kalau dekat ta'budun, iyyahu nya tu dikedepankan, tetapi untuk washkuru tidaklah disebut walillahi syukuru, dan kepada Allah lah bersyukurlah. Ya, sebaliknya bab sembah, part bahagian menyembah itu yang disebut iyyahu dahulu. Saya ulang. Kalau menurut gaya bahasa yang biasa, kita akan guna in kuntum ta'budunahu, sekiranya kamu menyembahnya. Tetapi dekat sini sebaliknya yang berlaku adalah in kuntum iyyahu, disebut dia dulu. Ta'budun, kamu sembah. Sekiranya kamu adalah dia kamu sembah. Tetapi dekat sini washkuru lillah. Kenapa dalam surah Al-Baqarah tidak digunakan walillahi syukuru, sebaliknya iyyahu ta'budun, tidak digunakan ta'budunahu. Jadi yang pertama, struktur yang seperti ini adalah struktur yang di luar kebiasaan akal manusia. Itu yang pertama. Kemudian hikmahnya adalah kerana kepada Allah semata-mata kita sembah, jadi kita letakkan iyyahu. Al-Quran letakkan iyyahu dulu. Allah, engkau sembah, kamu sembah. Tapi anda bandingkan kalau bersyukur. Bersyukur dalam bahasa Arab ada beza dengan yahmad ataupun ihmadu kan, wahmadu. Bersyukur ada beza dengan wahmadu. Washkuru dengan wahmadu tak sama. Washkuru ni adalah kita berterima kasih dengan apa yang orang itu beri pada saya. Contohnya kalau tuan-puan berikan sesuatu pada saya akan berterima kasih pada tuan-puan. Syukran, terima kasih. Jadi syukur, berterima kasih,
ia bukan terhad kepada Allah semata-mata. Bahkan dalam hadis, wallahu a'lam sejauh mana kesahihan hadis ini, saya bukan ahli hadis, tuan-puan boleh rujuk kepada ahlinya. Disebutkan dalam kitab tafsir, dimuatkan hadis berkenaan, disebut man lam yashkurillah man lam yashkurin nas lam yashkurillah atau kama qala. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak berterima kasih kepada Allah. Berarti bersyukur ini boleh dilakukan juga kepada makhluk. Tapi syukur dengan maksud berterima kasih, syukur. Ya? Jadi kat sini washkurulillah. Ini yang membezakan kenapa dalam bab syukur disebut washkurulillah, bukannya walillahi syukuru, tetapi dalam bab ta'budun sembah, iyahu ta'budun, bukannya ta'budunahu. Kerana apa? Kalau sebut ta'budunahu boleh disembah selain daripada Allah. Tetapi bab ini untuk memaklumkan sembah itu pada Allah semata-mata, digunakan iyahu, dikedepankan. Apa yang sepatutnya kalau menurut bahasa Arab, ia adalah berada di belakang. Jadi kalau kita letakkan takdir ataupun takwilan dia adalah ta'budunahu in kuntum ta'budunahu. Sebaliknya yang berlaku pada ayat ini, hu ini dialih diletakkan kat depan. Bila kata mangsa diletakkan ke depan, kita tak boleh sebut hu ta'budun. Kita kena tambah iya. Macam tadilah, iyyaka na'budu kan. Iyyaka na'budu. Asalnya na'buduka. Tetapi bila dialihkan ke depan, kita tak boleh sebut ka na'budu, bukan. Kita tambah iya. Jadi iyyahu ta'budun. Okey, jadi oleh kerana bab penyembahan ini semata-mata kerana kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu lafaz iyyahu dikedepankan berbanding berada di belakang. Saya teruskan perbincangan. Kalau tuan-puan ada soalan, boleh maklumkan ataupun boleh terus utarakan ya. Dalam surah Ibrahim ayat yang ke-12. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ. Dan mengapa pula kami tidak berserah diri kepada Allah. وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا. Padahal ia telah menunjukkan jalan untuk tiap-tiap orang, tiap-tiap seorang daripada kami untuk menjalaninya. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا. Dan demi sesungguhnya kami akan bersabar. Ala ma adaitumuna, atas segala apa yang kamu sakiti hati kami. Wa ala Allah, dan kepada Allah, falyatawakkalil mutawakkilun. Hendaklah bertawakal oleh orang-orang yang bertawakal. Kalau menurut struktur bahasa Arab, ala Allah ini kita letakkan di belakang. Falyatawakkalil mutawakkiluna ala Allah. Itu bentuk struktur biasa ya. Iaitu hendaklah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Bahkan dalam bahasa Melayu pun kita akan terjemah begitu. Tetapi bila diterjemahkan dan kepada Allah lah bertawakallah. Ya. Jadi ini menunjukkan ada bentuk ikhtisas. Saya ulang ya. Ikhtisas ni alif kha hamzatul wasal kha ta sa alif sa. Ikhtisas ni kita mengkhususkan perbuatan tersebut kepada Allah semata-mata. Jadi tawakal ini hanya dikhususkan kepada Allah semata-mata, tidak dilibatkan kepada makhluk yang lain. Oleh kerana hal demikian, Allah diletakkan di depan. Soalan, kenapa pada awal ayat ni kita tak sebut wama lana alla 'ala Allahi natawakkal? Ataupun wama lana alla 'ala Allahi natawakkal, tetapi sebaliknya dia letakkan natawakkal terlebih dahulu. Ataupun wama lana an 'ala Allahi natawakkal. Jadi sekarang ni pada bahagian awal ini, kenapa 'ala Allah dikebelakangkan berbanding kalau tadi wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Yang pertama kerana Allah ini kita tak akan pisahkan dengan harfu jar ataupun tidak dipisahkan dengan Allah. Itu pada uraian bahasa Arab lah. Okey, pada aspek terjemahan, pada aspek macam mana saya nak tadabbur, kenapa bahagian awal Allah diletakkan di belakang, tapi bahagian belakang Allah berada di depan. Kerana ini dalam bab penafian, Allah natawakkala 'ala Allah. Bila dalam bab penafian ada tambah la, tak semestinya Allah itu berada di hadapan. Ya? Sebab ia melambangkan perbuatan ini belum tentu dilakukan bila ada penafian, ya, tidak dilakukan. Cuma bila tambah wama lana, apa pula kami tak buatnya? Macam tu ya. Maka menjadikan
menjadikan maksudnya akhirnya kepada Allah kami bertawakal. Jadi ini pada strukturnya dimulakan dengan Allah, menyebabkan Allah tak perlu berada di hadapan untuk menunjukkan ikhtisas. Ikhtisas ni apa? Semata-mata pada Allah. Ya. Anda perhatikan lagi dalam bab tawakal dalam surah-surah yang lain. Surah Al-A'raf ayat yang ke-89. 'Alallahi tawakkalna. Tidaklah dinyatakan tawakkalna 'ala Allah. Tapi 'alallahi tawakkalna. Kepada Allah kami bertawakal. Untuk pengetahuan tuan-puan, lafaz tawakal ini sebaiknya kita fahami dengan makna yang bukan semata-mata berserah diri tanpa ada pelan tindakan. Ya? Kalau kami di Tanah Arab, contohnya kalau di Jordan kan, lecturer suruh saya bentang sesuatu tajuk. Kemudian saya tak yakin untuk bentangkan. Saya bagi tahu dekat doktor saya tak yakin nak bentangkan ni tajuk ni. Tapi doktor akan kata tawakkal ala Allah. Serahlah diri pada Allah. Ya, jadi selalunya orang Melayu kita bila sebut tawakal ala Allah, kita tak buat lah kan. Tapi untuk di suasana di Jordan disebut tawakal ala Allah tu maksudnya buat apa-apa jadi serah diri pada Allah. Samalah juga. Contoh kalau nak buat apa-apa lagi, nak baiki lampu dan sebagainya. Tapi saya tak confident nak baiki. Jadi bila orang Arab akan sebut, saya tak boleh ni, tak reti ni. Disebut tawakal ala Allah. Serah diri pada Allah. Ya. Dekat sini maksudnya buatlah. Kemudian apa-apa jadi tawakal je lah. Jadi itu alallahi tawakkalna ataupun tawakkal ala Allah tu dalam penggunaan bahasa Arab. Tapi dalam Al-Quran Allah berada di hadapan. Itu perkataan harian saya. Tawakkal ala Allah. Tapi ini dalam penggunaan Al-Quran Allah berada di hadapan untuk menunjukkan dalam bab tawakal hanya semata-mata kerana Allah. Tidak dilakukan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu bab tawakal. Jadi itu ada sedikit perkara yang kita perlu cermatilah. Ada beza tawakal dan tawakal. Ya? Satu lagi bentuknya tawakal. Tawakal ni dia tak ada tasydid pada kaf. Ini yang kita serah bulat-bulat. Ya? Ibarat seperti kalau kereta tersadai dekat tepi jalan, tayar pancit. Kalau saya tanya muslimat, apa yang kita nak buat kalau tayar pancit? Ambil phone, call suami. Itu tawakal. Ya? Tapi kalau cuba tuan-puan tanya muslimin, apa yang kita nak buat kalau tayar pancit tepi jalan? Kita akan cuba buka bonet, cari tayar spare dan tayar simpanan. Kemudian saya cuba buka tayar kat depan. Kemudian kalau tak boleh juga, skru ketat pula kan dan sebagainya. Barulah saya minta tolong orang. Itu tawakal. Ya? Jadi ada beza tawakal dan tawakal. Setengah orang disilap faham, dia sebut ada beza tawakal dan tawakkul. Bukan beza pada tawakal dan tawakkul. Tawakkul tu masdar kepada tawakal. Ini beza tawakal dengan tawakal. Waw tu ada alif ke tidak selepasnya. Kemudian kaf ini bertasydid ataupun tidak. Jadi kita betul-betul berserah kepada Allah ni bukannya kita tak buat apa-apa. Ya? Tapi dekat sini dalam Al-Quran digunakan alallahi tawakkal ataupun alallahi tawakkalna. Okay, kita perhatikan lagi dalam surah yang lain. Dalam surah Hud ayat yang ke-88, qala Nabi Syuaib berkata, ya qaum, wahai kaumku, ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Bagaimana fikiran kamu jika aku berdasarkan bukti yang nyata daripada Tuhanku? Wa razaqani minhu rizqan hasana, dan ia pula mengurniakan aku pangkat nabi sebagai pemberian daripadanya. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Tidaklah aku bertujuan untuk melakukan sesuatu yang aku larang kamu daripada melakukannya. In uridu illal islah mastata'. Yang ingin aku lakukan tidak lain dan tidak bukan hanyalah al-islah, pembaikan, mastata', selagi mana aku mampu. Wa ma taufiqi illa billah. Kejayaanku ini tidak lain dan tidak bukan hanya pada Allah. Alaihi tawakkaltu. Nampak? Alaihi diletakkan di hadapan. Kepadanya aku berserah diri. Tidak ada disebut tawakkaltu alaihi.
Tapi kepadanya semata-mata aku berserah diri, wa ilaihi unib, dan kepadanya jugalah aku kembali. Jadi kalau ikut struktur bahasa Arab biasa, kita akan guna tawakkaltu alaihi wa unibu ilaihi. Tetapi dalam surah Hud ini, bila dikedepankan alaihi dan ilaihi menunjukkan itulah satu-satunya tempat kita kembali, itulah satu-satunya tempat kita berserah diri. Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala satu-satunya, alaihi berada di hadapan. Nampak ya? Sekarang ni mudah-mudahan makin jelas kepada saya dan tuan-puan berkenaan dengan kenapa alaihi berada di hadapan. Kita tambahkan lagi huraian kita pada surah Al-Mulk ayat yang ke-29. Ayat yang ke-29, Al-Quran menyatakan qul, katakanlah, huwa ar-Rahman, dialah ar-Rahman, amanna bihi, kami beriman dengannya, wa alaihi tawakkalna, dan kepadanya kami bertawakal, fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin, maka kamu akan mengetahui kelak siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Kalau anda perhatikan di sini ada dua bentuk penggunaan ayat ni. Yang pertama, amanna bihi. Tadi saya belajar kalau saya nak bawa ikhtisas, pengkhususan kepada satu-satu perkara, terutama dalam bab ni kan, bertawakal kepada Allah semata-mata, saya akan kedepankan lafaz tersebut. Jadi dekat alaihi saya kedepankan, alaihi tawakkalna. Namun dalam ayat berkenaan, bihi berada selepas amanna. Kenapa tidak disebut qul huwar rahmanu bihi amanna, kepadanya kami beriman. Kemudian wa alaihi tawakkalna. Kenapa tidak diselaraskan amanna bihi wa tawakkalna alaihi ataupun bihi amanna wa alaihi tawakkalna? Kenapa bihi tak berada di hadapan tetapi untuk tawakal alaihi berada di hadapan? Tuan-puan ada cadangan? Okey, huraian yang pertama, alaihi tawakkalna, ini semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam bab tawakal. Cuma dalam bab keimanan, kita tidak disuruh ataupun tidak dituntut untuk beriman kepada Allah semata-mata. Bahkan ada lagi tuntutan lain yang kita diminta untuk beriman dengannya. Antaranya, selain daripada Allah, tidak cukup beriman dengan Allah, kita diminta juga untuk beriman kepada Rasulnya. Kita diminta juga beriman dengan kitabnya, malaikatnya, qada dan qadarnya, dan hari kiamat kan. Jadi bab keimanan ia tidak cukup dengan Allah semata-mata. Lalu kerana yang demikian itulah bihi berada di belakang. Dia tidaklah, ayat ini tidak menyatakan qul huwar rahmanu bihi amanna, tetapi qul huwar rahmanu amanna bihi, kami beriman dengan Allah. Dalam masa yang sama ada lagi selain daripada Allah kami beriman, kami meyakininya. Hari kiamat pun kami meyakininya. Wa alaihi tawakkalna, ya dalam bab tawakal kami tidak berserah diri kepada malaikat. Kami tidak meminta tolong dengan malaikat, tawakal. Kami tidak berserah diri kepada malaikat. Kami tidak juga berserah diri kepada Rasul. Ya? Yang kami berserah diri betul-betulnya mutlaknya kepada alaihi, Allah. Jadi Allah berada di, lafaz itu diletakkan di hadapan alaihi tawakkalna, bukannya tawakkalna alaih. Jadi mudah-mudahan dengan perbahasan amanna bihi wa alaihi tawakkalna menjelaskan lagi kefahaman tuan-puan terhadap penggunaan lafaz yang dikedepankan berbanding yang selalunya dalam struktur bahasa Arab ia berada di belakang. Ya? Okey, setakat ni kalau tuan-puan ada soalan, sila utarakan, jangan susah hati. Kita nak teruskan lagi ya. Dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-53. Siratillah, jalan Allah. Allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang mana bagi Allah itu apa yang ada di langit, wa ma fil ard, dan apa yang ada di bumi. Ala, ketahuilah. Setengah terjemah ingatlah. Ilallahi, kepada Allah, tasirul umur. Segala perkara itu kembali. Jadi kalau saya perhatikan pada struktur bahasa Arab, selalunya dia akan jadi macam ni. Tasirul umuru ilallah. Perkara kembali kepada Allah. Tetapi bila diletakkan ilallah berada di hadapan, kepada Allah semata-mata segala perkara itu akan kembali. Jadi untuk aspek ikhtisas, mengkhususkan
mengkhususkan perkara ini kepada Allah semata-mata, lalu dikedepankan, berlakulah takdim. Itu nama dia takdim, ya? Mengkedepankan lafaz. Okey. Saya teruskan dengan surah Al-Ghashiyah ayat yang ke-25 dan 26. Inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya kepada kamilah kembalinya mereka. Kalau menurut bahasa Arab biasa, inna iyabahum ilaina. Sesungguhnya kembalinya mereka kepada kami. Tetapi sebaliknya Al-Quran menggunakan ilaina terlebih dahulu. Sesungguhnya kepada kamilah kembalinya mereka. Ilaina di sini bila berada di hadapan, ini melambangkan makna ikhtisas. Ikhtisas ini semata-mata kepada kami mereka dikembalikan. Tidak lagi kepada harta mereka. Tidak. Ya? Tidak juga kepada pangkat yang mereka ada. Tidak. Mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya. Summa inna alaina hisabahum. Kemudian summa inna alaina, sesungguhnya atas kami hisabahum, menghitung amal mereka. Kalau mengikut struktur bahasa Arab biasa, summa inna hisabahum alaina, menghitung amal mereka itu atas kami. Tetapi diletakkan alaina terlebih dahulu untuk menunjukkan kerja menghisap nanti tak ada orang boleh masuk campur. Ada kabel, tak ada kabel, tetap tidak memberi kesan kepada hisab tersebut. Melainkan orang-orang yang Allah permudahkan urusan syafaatnya. Ya? Jadi hisabahum alaina berada di hadapan, berbanding berada di belakang. Kerana hisab itu hanya dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Jadi sebab itu alaina berada di hadapan. Saya teruskan lagi dengan surah Ar-Ra'd. Walladzina atainahumul kitab. Dan orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab, yafrahuna bima unzila ilaik. Mereka gembira dengan apa yang telah diturunkan kepada engkau. Wa minal ahzabi, dan daripada beberapa kumpulan, man yunkiru ba'dah. Ada orang yang mengingkari sebahagian daripada apa yang diturunkan. Qul innama, qul, katakanlah, innama umirtu an a'budallah. Sesungguhnya aku disuruh untuk menyembah Allah. Wala usyrika bih, dan tidaklah disuruh untuk menyekutukan Allah. Ilaihi ad'u. Di sini disebut ilaihi, kepada Allah sahaja aku meminta. Maksudnya walaupun mereka dah tawarkan macam-macam, aku tidak minta kepada mereka. Ya? Kalau mengikut struktur bahasa Arab yang biasa, ad'u ilaihi, aku meminta kepadanya. Tetapi di sini ilaihi berada di hadapan untuk menunjukkan doa ataupun permintaan hanya berhak diserahkan kepada Allah, tidak kepada makhluk yang lain. Jadi ilaihi berada di hadapan. Wa ilaihi ma'ab. Kat sini ma'abi, ya. Dalam bahasa Arab sepatutnya ilaihi ma'abi, ada ya. Cuma ya dibuang, ya. Jadi ini dibolehkan, nanti kita bincang dalam babnya kenapa ya dibuang. Ada kehalusan bahasa juga di situ, ya. Jadi kalau setengah orang, kalau dia belajar bahasa Arab separuh masak, dia kata sepatutnya wa ilaihi ma'abun. Ba ni bertanwin bagi hadapan. Tapi untuk Al-Quran banyak keadaan Al-Quran sengaja buang huruf ya. Jadi ada ma'abi, ya. Itu wa ilaihi, dan kepadanya, kepada Allah, ma'abi, tempat aku kembali. Jadi kalau mengikut struktur bahasa Arab yang biasa, wa ma'abi ilaih, tempat aku kembali adalah kepadanya. Jadi ma'abi dia diletakkan di hadapan, ilahi berada di belakang. Tetapi sebaliknya, apa yang dipersembahkan oleh Al-Quran Karim, ilahi berada di hadapan untuk menunjukkan bahawa kepadanya satu-satunya, tidak yang lain. Maaf, tempat aku kembali. Okay, saya beralih kepada ayat berikutnya, surah Al-Qiyamah. Ayat yang ke-30. Ila rabbika yawma idhinil masaq. Ila rabbika, kepada Tuhanmu. Yawma idhin, pada hari tersebut. Al-masaq, engkau dibawa. Jadi bukannya memasak dekat sini, ya. Al-masaq dekat sini maksudnya dibawa. Awalam yarau anna nasuku. Kami mengalirkan ataupun kami bawa air. Al-masaq ni dibawa. Okey, dekat sini kalau menurut struktur bahasa Arab biasa, saya akan letakkan yauma idzin
ataupun al-masaqu yawma idzin ila rabbik, ataupun al-masaqu ila rabbika yawma idzin. Jadi ila rabbika saya akan letakkan selepas al-masaq. Tetapi sebaliknya surah Al-Qiyamah mengedepankan kalimah ila rabbika, menunjukkan apa yang berlaku adalah kepada Tuhanmu semata-mata, tidak yang lain. Oleh kerana yang demikian, ila rabbika dikehadapankan berbanding al-masaq diletakkan di belakang. Saya rasa konsep ni senang sahaja, dia tak berat sangat. Okay, kita teruskan lagi dalam surah Yunus. Ilaihi marji'ukum jami'a. Kepadanya kamu kembali, tempat kamu kembali semuanya. Wa'dallahi haqqa. Janji Allah adalah benar. Innahu yabda'ul khalq. Sesungguhnya dialah yang memulakan kejadian makhluk. Thumma yu'iduhu. Kemudian ialah kembalikannya. Liyajziyal ladzina amanu, untuk dia membalas orang-orang yang beriman, wa amilus salihati bil qist, dan orang-orang yang mengerjakan amal yang saleh dengan adil. Walladzina kafaru, untuk orang-orang kafir, lahum syarabun min hamim, mereka disediakan minuman daripada air panas yang menggelagak. Wa azabun alim, dan azab yang sangat pedih. Bima kanu yakfurun, dengan sebab apa yang mereka dahulu kufurkan. Kalau kita perhatikan, menurut struktur bahasa Arab yang biasa, marji'ukum ilaihi jami'an, ataupun marji'ukum jami'an ilaihi. Tempat kamu semua dikembalikan adalah kepadanya. Tetapi dalam ayat berkenaan, sengaja dikedepankan ilaihi di hadapan untuk menunjukkan tempat kembali ini hanya semata-mata kepada Allah. Lalu, harfu jar, kalau menurut struktur bahasa Arab, ia berada di belakang, dikedepankan. Dalam bahasa Arab, untuk makluman tuan-puan, dia ada beberapa elemen dalam satu struktur ayat, ya. Satu struktur ayat dia ada beberapa elemen. Saya tunjukkan. Mungkin kita masuk sikitlah dalam ni bab nahu sebenarnya, tapi terpaksa masukkan juga dalam bab aspek balaghah untuk menambahkan lagi kefahaman saya, insya-Allah. Okey. Elemen yang paling penting dalam struktur bahasa Arab, dia kena ada yang pertama umdah. Umdatun. Umdah ni tiang. Benda yang paling penting dalam struktur ayat. Umdah ni boleh jadi mubtada dan khabar. Mubtada, subjek, khabar. Khabar ni adalah predikat. Boleh jadi fi'il, fa'il. Umdah paling kurang ada ini, ya. Mubtada dan khabar ataupun fi'il dan fa'il. Ini adalah umdah, tiang bagi satu ayat. Kalau hilang salah satu, dia tak boleh jadi ayat. Contohnya, kalau saya sebut mubtada saja, saya tak sebut khabar, dia tak boleh jadi ayat. Saya sebut khabar saja, tak ada mubtada, tak boleh jadi ayat. Fi'il dan fa'il, hilang satu bentuk, fi'il hilang, tak boleh jadi ayat. Hilang fa'il, tak boleh jadi ayat. Ini umdah kita panggil. Tambahan daripada umdah, kita namakannya adalah fadlah. Ini tambahan. Fadlah ni, kalau tak ada dalam ayat, tidaklah menghalang daripada ayat berkenaan untuk menjadi ayat. Ya? Jadi fadlah ni, dia tak wajib ada. Tetapi kalau dia ada, dia melengkapkan lagi makna ayat tu. Contoh, okey, kalau tadi mubtada khabar. Jadi antara fadlahnya adalah harfu jar. Antara fadlah untuk fi'il fa'il adalah maf'ulun bih. Jadi maf'ulun bih termasuk dalam fadlah. Al-hal termasuk dalam fadlah. Harfu jar tadi macam ilallah, itu fadlah. Kan? Ini termasuk dalam fadlah. Selalunya kalau menurut struktur bahasa Arab, umdah disebutkan terlebih dahulu, barulah fadlah. Ya? Jadi kena sebut umdah dulu, baru sebut fadlah. Ini tidak. Sebaliknya, apa yang berlaku pada ayat berkenaan, ilaihi marji'ukum jami'a. Ilaihi marji'ukum, fadlah diletakkan di hadapan, marji'ukum baru letak belakang, umdah letak belakang. Jadi ini menunjukkan ada bentuk takdim yang sangat luar biasa lah, sebab melibatkan fadlah dan umdah. Kalau mubtada dan khabar tu fi'il fa'il saja, kita boleh terima lagi.
Ya, sebab dia sama-sama umdah. Ini tidak, umdah dan fadlah yang berlaku ni. Jadi yang ditakdimkan, yang dikehadapankan itu adalah fadlah, bukannya umdah. Lalu sudah tentu ia memberi kesan kepada makna. Sebab itu bila saya faham ilaihi marji'ukum jami'a, kefahaman saya untuk ayat ini adalah kepadanya semata-mata. Ini adalah bentuk ikhtisas. Saya teruskan dengan surah Hud ayat yang ke-123. Walillahi, dan kepada Allah, ghaibus samawati wal ard, perkara yang gaib di langit dan di bumi. Jadi walillah ni dikehadapankan. Ini adalah fadlah. Umdahnya ghaibu. Ini adalah mubtada kan? Umdah. Tapi umdah dikebelakangkan. Fadlah dikedepankan. Bila fadlah dikedepankan, sudah tentu ada kesan pada makna. Makna yang saya boleh faham daripada ayat berkenaan adalah perkara yang gaib di langit dan di bumi hanya diketahui oleh Allah semata-mata. Tidakkah ada makhluk yang lain juga boleh mengetahui? Jin sebagai contoh. Tidakkah jin juga tahu ghaibul ard? Tapi jin tidak tahu apa yang ada ghaibus samawat. Ya? Tidakkah ada lagi makhluk lain yang mengetahui ghaibus samawat wal ard? Di sini perhatikan lafaz yang digunakan as-samawat. Ya? Semua langit. Jadi perkara yang gaib di langit dan di bumi sebenarnya hanyalah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Walillah, berada di hadapan. Wa ilaihi, dan kepadanya. Sekali lagi fadlah dikedepankan berbanding umdah. Umdahnya mana? Yurja'ul amru, yurja'u fa'il. Al-amru naib fa'il, ya. Jadi fa'il dan naib fa'il diletakkan di belakang. Fadlah dikedepankan. Oleh itu ia memberi kesan kepada kefahaman saya terhadap makna ni. Saya faham daripada ayat ini adalah dan kepadanya segala perkara dikembalikan, kepadanya diletakkan di hadapan, bukannya berada di belakang, bukannya yurja'ul amru kulluhu ilaih. Ya? Menunjukkan kepadanya semata-mata semua perkara itu diserahkan. Apa yang menarik dalam surah Hud, dalam bab sembah, tidaklah digunakan fa'iyyahu ubud, ya? Dan maka kepadanya sembahlah, tetapi fa'buduhu, hu letak di belakang. Wa tawakkal alaih, alaih diletakkan di belakang, tidak lagi di hadapan. Soalan, kenapa tadi bila saya baca beberapa ayat iyyaka na'budu, iyyaka berada di hadapan, bukannya na'buduka. Tadi iyyahu ta'budun, iyyahu berada di hadapan, bukannya ta'budunahu. Sekarang bila saya beralih kepada ayat berkenaan Allah, walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul amru kullu fa'budhu, bukanlah dinyatakan fa'iyyahu ubud. Ataupun tidak juga dinyatakan wa alaihi tawakkal, sebaliknya wa tawakkal alaih. Oleh kerana pada surah Hud ayat yang ke-123 telah dibentangkan kepada kita perkara yang gaib di langit dan di bumi hanya Allah semata-mata yang tahu. Perkara segalanya diserahkan kepada Allah semata-mata. Oleh kerana di hadapan telah dinyatakan kepada Allah semata-mata, maka sembahlah dia. Jadi kita dah tahu ikhtisasnya berada di hadapan ni pada awal ayat. Maka di hujung ayat tidak memerlukan ada bentuk ikhtisas. Ya? Jadi tidaklah dinyatakan fa'iyyahu ubud wa alaihi tawakkal. Menunjukkan ada bentuk warna-warni dalam Al-Quran. Ya? Warna-warninya tadi dikedepankan. Sekarang ini dikekalkan bentuk yang biasa, struktur ayat yang biasa, kerana setelah kita dibentangkan dengan semuanya milik Allah yang mutlak. Semuanya milik Allah yang mutlak. Lalu sembah sudah tentu kalau tidak dinyatakan pun kepadanya semata-mata, manusia sedia memahami kepadanya semata-mata. Ya, kerana telah pun dibentangkan pada awal ayat. Okay, mudah-mudahan jelas ya tuan-puan untuk contoh surah Hud ayat yang ke-123. Saya teruskan ayat yang ke-93 surah Al-Anbiya. Wa taqatta'u amrahum bainahum. Kebanyakan manusia masih berselisihan dan berpecah belah. Amrahum dalam urusan agama mereka, bainahum antara mereka. Kullun semuanya ilaina raji'un, kepada kami raji'un, mereka kembali. Jadi dekat sini
Kalau menurut struktur bahasa Arab, kullun raji'una ilaina, semuanya kembali kepada kami. Tetapi di sini diguna pakai semuanya kepada kami kembali. Jadi ilaina dikedepankan untuk menunjukkan makna ikhtisas. Semata-mata kepada kami semuanya dikembalikan. Jadi oleh kerana nak membawa maksud semata-mata itulah lafaz tersebut dihadapankan, dikedepankan berbanding disebut kullun raji'una ilaina. Ya, itu huraian untuk surah Al-Anbiya ayat yang ke-93. Ayat berikutnya tuan-tuan. Dalam surah Fussilat, Allah berfirman, ilaihi, kepadanya, kepada Allah, yuraddu ilmu sa'ah, dipulangkan ilmu berkenaan dengan hari kiamat. Kalau menurut bahasa Arab yang biasa, saya akan letakkan yuraddu ilmu sa'ati ilaihi, dikembalikan ilmu berkenaan dengan hari kiamat kepadanya. Tetapi dalam surah Fussilat diletakkan seni yang lebih indah, ilaihi berada di hadapan. Menunjukkan bahawa segala pengetahuan tentang hari kiamat dikembalikan kepadanya semata-mata. Oleh kerana sedang membawa makna semata-mata, ilaihi diletakkan di hadapan. وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا, tidaklah keluar daripada buah ataupun tidaklah keluar daripada buah daripada kelopaknya. Tidaklah satu buah pun yang keluar daripada kelopaknya. وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى, tidaklah seorang ibu boleh mengandung. وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ, dan tidak juga seorang ibu boleh melahirkan. إِلَّا بِعِلْمِهِ, melainkan dengan ilmunya. Anda perhatikan, bila digunakan bentuk wama tidak, kemudian wama tidak, kemudian wala tidak, kemudian disertakan dengan illa kecuali ataupun selain. Jadi ini memberi gambaran makna ikhtisas, semata-mata kepada Allah, semata-mata semuanya melalui ilmu Allah Ta'ala. Jadi ilaihi berada di hadapan untuk menyampaikan makna ikhtisas itu. Hanya kepadanya semata-mata diserahkan ilmu berkenaan dengan as-sa'ah, hari kiamat. Saya teruskan. Dalam surah Luqman ayat yang ke-34, Allah berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah, indahu, di sisinya, ilmu sa'ah, ilmu berkenaan dengan hari kiamat. Dekat sini kalau menurut struktur bahasa Arab yang biasa, saya akan susun inna ilma sa'ati indallah. Inna ilma sa'ati indallah. Sebaliknya yang disebutkan dalam ayat berkenaan, innallah, disebutkan kalimah Allah dahulu, indahu, di sisinya. Jadi ini ada bentuk fadlah ni. Ya, fadlah yang sepatutnya berada di belakang tapi dikedepankan berbanding umdah. Umdahnya apa? Ilmu. Ini ilmu ni ini adalah mubtada. Ya. Indahu ni muta'alliq bil khabar. Maksudnya dia bukan khabar tapi dia muta'alliq bil khabar. Kalau kita belajar bahasa Arab, dia bawah lagi daripada khabar. Dia fadlah, dia bukan khabar. Dia bukan umdah tetapi dikedepankan. Bila dikedepankan, ada kesan pada makna. Ya. Yang mana kalau menurut struktur bahasa Arab biasa, inna ilma sa'ati indallah. Tapi disebut innallah. Ini ayat ini sedang mengagungkan Allah terlebih dahulu. Allah. Indahu, di sisinya. Maka ada unsur ikhtisas. Iaitu semata-mata pada Allah. Jadi ilmu hari kiamat ni tuan-puan tak payah rujuk orang lain lagi dah. Rujuk Allah Ta'ala semata-mata. Sebab dia sahaja yang tahu. Ya? Jadi kalau huraian lebih lanjut, contohnya, macam mana berjana macam mana? Cawan yang macam mana? Pelamin yang macam mana? Kan? Kenapa macam bertindak dengan ayat yang lain? Kenapa macam ini dan sebagainya? Kita tanya tentang kiamat. Akhirnya kesimpulan yang kita boleh nyatakan, tunggu mati, kita pergi sana. Baru kita tahu macam mana. Kan? Iaitu semua hal perkara yang gaib, ghaibus samawati wal ard yang dinyatakan sebelum ini, ataupun ilmu sa'ah ini, Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Jadi sebab itu disebut innallaha indahu. Padanya. Okay, antara perkara yang Allah Ta'ala sahaja tahu adalah wa yunazzilul ghaith. Allah Ta'ala sahaja yang turunkan hujan. Al-ghaith berbeza dengan al-matar. Dalam Al-Quran ada lafaz al-matar, hujan.
Dalam masa yang sama ada lafaz al-ghaith, hujan juga. Ada beza al-ghaith dan al-matar. Al-ghaith ni hujan yang memberi manfaat. Al-matar dalam Al-Quran hujan yang membawa mudarat, ya. Jadi wa yunazzilul ghaith, dialah yang menurunkan hujan. Hujan itu pun hanya Allah Taala saja tahu. Habis itu manusia buat ramalan, esok bakal hujan, lusa bakal hujan, contohnya. Ramalan manusia terbatas pada ilmu dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi selalu yang berlaku, walaupun ada ramalan, tetapi yang berlaku tidak semestinya mengikut ramalan berkenaan. Nama pun ramalan tidak semestinya berlaku sebegitu. Jadi itu adalah indahu, hanya kepada Allah Ta'ala semata-mata. Ya? Jadi sebab itu dikedepankan. Ini kita sebut at-taqdim. Ya? Dalam surah Al-An'am, ayat yang ke-59. Wa indahu mafatihul ghaib. Dan di sisi Allah, mafatihul ghaib, kunci perbendaharaan segala perkara yang ghaib. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahuinya melainkan Allah Ta'ala semata-mata. Jadi anda perhatikan, dalam ayat berkenaan, telah pun menghuraikan bab takdim di sini. Okay? Bila sebut takdim kat depan, wa indahu, menunjukkan ini adalah semata-mata ikhtisas. Tak ada orang yang tahu lagi dah melainkan Allah Ta'ala. La illa. Ada lafaz la, tidak. Ada lafaz illa, kecuali. Jadi ini mengandungi makna ikhtisas. Ikhtisas di sini maksudnya semata-mata. Tidak ada yang tahu melainkan Allah Ta'ala. Jadi anda perhatikan, selepasnya pun, wa ma tasqutu, ma tidak. Tidaklah turun min waraqatin, daripada dedaunan, illa ya'lamuha, melainkan Allah tahu. Ma illa, wala habbatin, tidaklah biji, fi dhulumatil ard, dalam kegelapan bumi, wala ratbin, yang daun yang basah ataupun biji yang basah, wala yabisin, yang kering, tidaklah turun juga, illa, kecuali, fi kitabim mubin, tertulis dalam kitabnya yang jelas. Jadi bila sebut adanya nafi, patut ada illa, kecuali. Tidak kecuali. Tidak kecuali. Ini menunjukkan makna ikhtisas. Dalam surah Al-An'am beberapa kali bentuk ikhtisas ini digunakan. Yang pertama, takdim, dikedepankan indahu. Yang kedua, la illa. Ma illa. La illa. Ya? Jadi ini bentuk ikhtisas yang sangat padat dibentangkan dalam surah Al-An'am. Okay, maksudnya kepadanya semata-mata. Okay, alhamdulillah selesai untuk huraian berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bab takdim. Sekarang ini saya teruskan dengan huraian selanjutnya daripada surah Al-An'am ayat yang ke-84. Allah berfirman, wa wahabna lahu, dan kami telah hadiahkan kepadanya. Siapanya ni? Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa? Ishaq. Yang pertama Ishaq. Yang kedua wa Yaqub dan Yaqub. Kullan, semuanya itu, hadaina, kami beri petunjuk. Wa Nuhan hadaina min qabl, dan Nabi Nuh juga kami beri petunjuk sebelumnya. Wa min zurriyyatihi, daripada zuriat keturunannya adanya Daud, Nabi Daud. Wa Sulaiman, Nabi Sulaiman. Wa Ayyub, Nabi Ayyub alaihissalam. Wa Yusuf, Nabi Yusuf. Wa Musa, Nabi Musa. Wa Harun, dan Nabi Harun alaihissalam. Wa kadzalika najzil muhsinin, dan begitulah kami memberi balasan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Di sini ada beberapa huraian berkenaan dengan takdim. Iaitu kalau saya perhatikan menurut kaedah bahasa Arab yang biasa, saya akan katakan hadaina kilahuma, ya, ataupun hadaina kilahuma. Kami beri petunjuk kepada dua-dua orang ni, ya. Jadi kita sebut hadaina dulu, kullan letak belakang. Tapi dekat sini kullan hadaina, semuanya kami beri petunjuk. Kullan berada di hadapan. Sama juga untuk Nabi Nuh alaihissalam, kalau menurut kaedah bahasa Arab yang biasa, wa hadaina Nuhan, kami beri petunjuk kepada Nabi Nuh. Sebaliknya,
uh, dikedepankan kalimah Nabi Nuh berbanding hadaina, ada sebab dan ada kesan pada makna. Okay, jadi tadi saya sebut ikhtisas, iaitu semata-mata. Tetapi dalam bab ini, bila Allah sebut semuanya Allah bagi petunjuk, iaitu Ishaq dan Yaqub. Adakah berarti Ishaq dan Yaqub semata-mata Allah beri petunjuk? Nabi Nuh semata-mata Allah beri petunjuk? Jadi ayat berkenaan, ayat ini kita tak boleh fahami dengan makna ikhtisas, dengan makna semata-mata. Ini menunjukkan Al-Quran sedang membesarkan perkara yang sesuatu perkara. Contohnya, Ishaq dan Yaqub kami beri petunjuk. Ini adalah perkara yang besar, iaitu Ishaq dan Yaqub bukan sembarangan orang. Jadi sebab itu dimulakan dengan nafas kullan dulu. Jadi Al-Quran sedang memuji Ishaq dan Yaqub, lalu Ishaq dan Yaqub disebut terlebih dahulu. Begitu juga Nabi Nuh AS. Oleh kerana Al-Quran sedang memuji Nabi Nuh AS, jadi wa Nuhan, Nabi Nuh namanya diletakkan terlebih dahulu sebelum hadaina. Ya? Jadi selepas ini tuan-puan tidak hairanlah kalau tuan-puan jumpa contoh wa idzi btala Ibrahim rabbuhu. Allah uji Nabi Ibrahim, kan? Tapi digunakan ibtala Ibrahim rabbuhu. Disebut Nabi Ibrahim dulu baru rabbuhu, Tuhannya. Jadi untuk menunjukkan Al-Quran sedang memuji Nabi Ibrahim AS. Jadi sekarang ini Al-Quran sedang menguji Nabi Ishaq, memuji Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub dan Nabi Nuh. Oleh yang demikian, nama-nama ini dikedepankan. Ya? Okey. Ishaq dan Yaqub ni siapa? Ishaq dan Yaqub ini adalah Nabi, keturunan Nabi Ibrahim. Jadi sebenarnya Al-Quran dalam memuji Ishaq dan Yaqub sebenarnya lebih memuji Nabi Ibrahim AS dalam bab ni, dalam ayat ni, ya. Cuma diselitkan juga ulul azmi yang lain, iaitu Nuhan dan Nabi Nuh yang qab. Jadi Al-Quran sedang memuji Nabi Ibrahim tetapi dipuji keturunan Nabi Ibrahim AS dalam surah Al-An'am. Dan satu-satunya dialog yang dirakamkan, satu-satunya kisah dalam surah Al-An'am adalah kisah Nabi Ibrahim AS berdialog dengan kaumnya, iaitu berkenaan dengan matahari, bulan, bintang dan malam dan malam, kan. Jadi satu-satunya kisah dalam surah Al-An'am adalah kisah Nabi Ibrahim. Betapa besarnya peranan Nabi Ibrahim dalam surah Al-An'am ni. Okey. Jadi tadi yang pertama, tujuan ditakdimkan sesuatu kalimah adalah untuk ikhtisas, untuk menunjukkan makna semata-mata. Tujuan yang kedua adalah untuk membesarkan sesuatu perkara, iaitu dalam bab memuji, al-madh, nak puji ni, ataupun keutamaan. Jadi Ishaq dan Yaqub Allah sedang utamakan dengan Allah beri petunjuk. Nuhan Allah juga beri keutamaan. Allah hadaina min qabl, Allah beri petunjuk. Kita perhatikan surah Ad-Duha ayat 9 hingga 11. Fa ammal yatima, oleh itu adapun anak yatim, fala taqhar, janganlah engkau berlaku kasar padanya. Kalau menurut struktur bahasa Arab yang biasa, fala taqharil yatim, jangan berlaku kasar terhadap anak yatim. Al-yatim letak belakang sebab dia maf'ul. Dia fadlah, dia bukan umdah. Wa amma sa'ila fala tanhar, adapun orang-orang yang meminta, fala tanhar, jangan engkau tengking herdik. Jadi Al-Quran tidak menyatakan fala tanharis sa'il, tetapi as-sa'il berada di hadapan untuk menunjukkan ini adalah perkara yang besar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith, dan adapun dengan nikmat Tuhanmu fahadith, maka sebut-sebutkan. Kalau mengikut struktur bahasa Arab biasa, fahadith bi ni'mati rabbika, ya. Jadi kenapa ataupun apakah hikmah kefahaman saya bila Al-Quran mengkedepankan maf'ul fadlah ni kat depan? Kenapa tak sebut fala taqharil yatim? Sebaliknya fa ammal yatima fala taqhar. Kenapa tak sebut fala tanharis sa'il? Sebaliknya wa ammas sa'ila fala tanhar. Kenapa tak disebut fahadith bi ni'mati rabbika? Sebaliknya wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Jadi antara huraiannya adalah kerana ini adalah perkara yang besar. Ya. Jadi selalunya anak yatim ini mereka adalah golongan yang tertindas ataupun golongan yang lemah. Maka apa yang berlaku? Orang berlaku kasar terhadap anak yatim. Jadi ini anak yatim, dalam bab anak yatim ini adalah perkara yang besar. Al-Quran sedang highlightkan, lalu dikedepankan lafaz tersebut.
Begitu juga orang yang meminta. Selalunya orang yang meminta ini orang tengking, herdik. Maka Al-Quran mengedepankan kalimah as-sa'il, menunjukkan keutamaan. Jangan tengking herdik kepada mereka sebenarnya. Sebab mereka lebih memerlukan. Ya? Kemudian, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Keutamaan untuk kita sebut-sebutkan itu adalah pada nikmat Allah. Bukannya pada kekurangan yang maksudnya pada ujian Allah. Setengah orang bila Allah uji dengan kehilangan seorang anak. Dia duduk sebut tu lah, seorang anak tu Allah dah tarik. Sebenarnya dalam masa sama Allah masih lagi menghidupkan ataupun membiarkan seorang lagi anak yang hidup. Kenapa tidak bersyukur dengan seorang anak yang masih lagi hidup berbanding meratapi peninggalan seorang anak kan. Jadi dua orang anak, seorang dah meninggal, seorang lagi hidup. Maka syukurlah dengan apa yang ada. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Dengan nikmat ni yang kita selalu sebut, ya. Jadi dalam bab ini bila lafaz tersebut dikedepankan untuk menunjukkan lafaz tersebut ada peranan yang besar dalam ayat berkenaan, ya. Jadi al-yatim adalah watak utama ataupun watak yang besar dalam ayat 9. As-sa'il adalah perkara yang perlu diberi perhatian, perkara yang besar. Jangan pandang enteng dalam kelakuan ni, ya. Sama juga dalam bab nikmat Allah, jangan pandang enteng, selalu sebut-sebutkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu daripada surah Al-Duha. Saya teruskan. Jadi tuan-puan dapat beberapa perkara tadi. At-taqdim yang pertama, ikhtisas. Yang kedua, Al-Quran sedang membesarkan satu perkara. Maksudnya al-inayah ataupun al-ihtimam. Nak beri perhatian pada perkara berkenaan. Okay, yang ketiga, tuan-puan, ada kalanya bila kalimah tersebut didahulukan, menunjukkan ia begitulah pada susunan kronologinya. Ya? Pada kronologi kejadiannya begitu. Maksudnya, contoh, kita tengok surah Az-Zariyat. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ dan tidaklah aku ciptakan al-jin wal-ins, jin dan manusia. Soalan, kenapa Al-Quran tidak dahulukan al-ins? Kenapa tak sebut وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ? Tidaklah aku ciptakan manusia kemudian jin. Tetapi sebaliknya digunakan al-jinna wal-ins. Jin disebut terlebih dahulu, kemudian barulah manusia. Jadi antara jawapannya adalah kerana begitulah kronologi kejadiannya, iaitu jin diciptakan terlebih dahulu sebelum manusia. Maka mana yang datang dulu, maka itulah yang disebutkan dalam Al-Quran. Dalam sebahagian ayat, ya. Ini tak semestinya begitu tuan-puan, tapi salah satu huraiannya. Sebab nanti tuan-puan jangan terkejut kalau dalam beberapa ayat yang lain, contohnya inna awhayna ilaika kama awhayna ila nuhin wan nabiyyina min ba'di wa awhayna ila Musa wa Isa wan nabi wa awhayna ila Musa wa Isa wa Harun. Kemudian jadi nama-nama itu tidak disusun mengikut susunan kronologi, ya. Tetapi antara huraiannya untuk bab takdim, kenapa dikedepankan kalimah jin berbanding ins? Kerana jin terlebih dahulu diciptakan berbanding manusia. Jadi buktinya adalah pada surah Al-Hijr. Allah nyatakan wal janna khalaqnahu min qablu. Jin kami ciptakannya min qablu, sebelum kejadian manusia. Minna disamum, daripada api yang panasnya menyerap ke liang bulu roma. Jadi jin diciptakan terlebih dahulu, oleh kerana yang demikian maka disebutkan dahulu al-jin barulah al-ins. Jadi tadi kita dah dapat uraian yang ketiga. Yang pertama ikhtisas, yang kedua ihtimam, yang ketiga ini maksudnya tartib, ya, nak tunjukkan pada susunannya. Contoh tuan-tuan, dalam ayat yang lain, ayat kursi, Allah berfirman la ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak mengantuk dan tidak tidur. Tadi kenapa sebut mengantuk dulu baru tidur? Kenapa tak sebut la ta'khudhuhu naum wala sinah, tetapi sinah terlebih dahulu disebut, barulah naum. Sinah ni mengantuk, tidur. Jadi menunjukkan dari sudut susunan dalam kehidupan manusia, apa yang berlaku terlebih dahulu, mengantuk dulu baru tidur. Ini mengantuk pun tidak. Ini lagi kalau nak tidur, ya. Tetapi kenapa dinafikan juga tidur?
Kenapa Al-Quran tidak berpada menggunakan la ta'khudhuhu sinah? Dia tidak mengantuk. Habis. Kenapa tambah juga tidak tidur? Ini menunjukkan bahawa yang berlaku dalam kehidupan kita ada juga manusia yang tak mengantuk tapi boleh tertidur. Contohnya dalam kelas lah, dalam khutbah Jumaat. Ya, tak mengantuk pun tapi boleh tertidur. Ada juga dalam keadaan tertentu mengantuk tapi tak tidur. Contohnya bila tengah malam WhatsApp masuk kan, mengantuk tapi tak boleh tidur. Jadi Al-Quran datangkan kedua-dua bentuk ni, sinatu wala naum. Tetapi kenapa tak disusun la ya'khudhuhu naumun wala sinah? Kenapa tak sebut tidur dulu baru sinah, baru mengantuk? Untuk menunjukkan susunannya begitu. Yang berlaku adalah mengantuk dulu baru tidur. Okay, pada aspek contoh yang lain untuk menunjukkan susunan, dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-38, wa'adan wa thamud, dan kaum Ad dan kaum Samud. Oleh kerana Ad terlebih dahulu hidup sebelum kaum Samud, lalu Ad dikedepankan berbanding Samud. Tidaklah disebut wa thamuda wa adan, ya, tapi disebut wa adan wa thamud. Wa ashabar ras, ya, iaitu ashab ar-ras, wa qurunan baina dzalika katsira, dan banyak lagi dalam zaman-zaman di antara masa yang tersebut. Jadi dikedepankan Ad kerana ini adalah susunan kronologinya begitu menurut sejarah, ya. Ad dulu baru Samud, kemudian ashab ar-ras. Jadi itu susunannya. Tetapi ada keadaan tertentu nanti Al-Quran dia susun tidak mengikut kronologi, dan itu bersebab, ya. Sama ada yang pertama ikhtisas. Ikhtisas memang akan jadi bukanlah, sebab dia dan. Yang kedua ihtimam, kerana perhatian diberikan lebih kepada lafaz yang disebut terlebih dahulu, ya. Contohnya nanti kalau kita perhatikan beberapa ayat yang menyenaraikan nama-nama Nabi, maka ada Nabi yang disebutkan terlebih dahulu, walaupun kalau ikut sejarah Nabi itu adalah kemudian, ya, menunjukkan keutamaan, ya. Okey, itu huraian mana datang dulu. Dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-33, Allah sebut wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahar, dan dialah alladzi khalaqal laila wan nahar, yang menciptakan malam dan siang. Jadi dekat sini menunjukkan bahawa malam datang dulu sebelum siang, ya. Salah satu huraian yang menyebut begitu, ya. Malam datang dulu barulah datangnya siang. Jadi al-lail disebut dahulu barulah an-nahar. Wasyamsa wal qamar, matahari dicipta terlebih dahulu barulah bulan. Kullum fi falakin yasbahun. Jadi kalau anda perhatikan, ini salah satu isyaratnya adalah menunjukkan kepada susunan. Buktinya kat mana? Allah sebut yuqallimullah al-laila wan nahar. Allah menukarkan malam dan siang. Okay. Kemudian huraian yang lain dalam surah Al-An'am, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Allah cipta langit dulu, wal arda baru bumi, wa ja'ala adh-dhulumat, dan Allah jadikan gelap dulu, wan nur barulah cahaya. Jadi barangkali kerana ayat ini menjadi hujah bagi mereka yang berpandangan malam datang dulu sebelum siang. Ini ada teori sebenarnya pada sudut saintifik. Ada seorang tokoh geologis, bukan geologis, arkitek, namanya Ali Al-Kayadi. Tapi Ali Al-Kayadi ni dia Profesor Ali Al-Kayadi daripada Syria tapi menetap di Emirat. Dr. Ali Al-Kayadi ni banyak kontroversi sikit, tapi antara pendedahan beliau adalah beliau katakan kebanyakan orang menyangka malam itu la syai'. Maksudnya tidak ada sesuatu. Maksudnya bila tak ada sesuatu jadi malam. Jadi orang anggap matahari itu, cahaya itu adalah substance, tetapi malam itu bukanlah partikel yang wujud. Oleh kerana tiada cahaya, terbentuklah malam. Ataupun oleh kerana tiada cahaya, terbentuklah gelap. Menurut beliau, gelap itu adalah satu substance. Dia ada kejadiannya sendiri. Bukannya semata-mata kerana tiada cahaya. Jadi kalau belajar dalam fizik kan, fizik mengatakan bahawa dalam tajuk cahaya, bila tak ada cahaya jadilah gelap. Menurut beliau katakan tidak. Sebenarnya gelap itu adalah satu
elemen yang tersendiri. Walaupun tak ada cahaya ke, boleh juga berlaku gelap. Sebagai contoh, beliau tunjukkan beberapa tempat di angkasa, walaupun ada matahari, tapi tetap juga gelap. Huraian yang lain, kata beliau, setiap planet makin menjauh dengan matahari, sepatutnya planet berkenaan gravitinya makin rendah, makin lemah. Jadi antara faktor menentukan kekuatan graviti sesebuah planet adalah jaraknya dengan matahari. Jadi makin dekat dengan matahari, planet berkenaan mempunyai graviti yang lebih kuat. Tetapi pada pandangan beliau, apa yang terjadi pada planet yang berada di hujung, di laluan orbit yang paling hujung, sebagai contoh Pluto kan, dahlah kecil. Saiz planet juga memberi gambaran bahawa graviti lemah, ya. Jadi saiz yang kecil, gravitinya makin lemah. Kemudian makin jauh jaraknya dengan matahari, makin lemah gravitinya. Jadi menurut beliau, bila planet Pluto berada paling jauh dengan matahari, gravitinya sangat lemah. Soalan beliau tanyakan, pernah atau tidak Pluto tergelincir daripada orbitnya? Sebab gravitinya tak kuat. Dia kata beliau, apa yang menyebabkan Pluto masih lagi berada pada orbitnya, tidak tergelincir daripada orbitnya? Kata beliau, kerana partikel gelap yang menolak Pluto daripada terjatuh daripada landasannya. Wallahu a'lam, itu pandangan beliau. Ya. Jadi beliau mengatakan sebenarnya malam ini adalah satu benda yang diciptakan, bukannya oleh kerana ketiadaan siang jadi malam. Bukannya oleh kerana tiada cahaya jadi zulumat, bukan. Tapi kata beliau, Al-Quran mengatakan ja'ala zulumat. Allah memang menjadikan gelap itu. Ya. Saya tinggalkan perbahasan ini kepada ahlinya. Jadi tuan-puan boleh bincang ataupun boleh discuss pada waktu yang lain pada bab ayat-ayat saintifik. Apapun huraiannya, kita serahkan kepada saintis yang membahaskannya. Itu bukan bidang saya lah. Tapi Ali Al-Kayali dalam bab ini, saya lihat ada hujah yang agak kuat bila beliau kemukakan. Ya. Dia tunjukkan beberapa tempat, contohnya dekat bulan. Walaupun terkena juga sinaran matahari, tapi beberapa bahagian tetap juga gelap. Ya. Jadi wallahu a'lam, apapun saya serahkan kepada ahlinya yang lebih pakar, ya, berkenaan dengan ni. Tapi berbalik kepada asal, saya nak sebutkan salah satu bentuk takdim adalah menunjukkan tartib, susunan. Ya. Contoh tuan-tuan dalam bab wudu sendiri pun. Allah sebut ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan salat. Saya tayangkan ayat Al-Quran ni. Okey, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kamu. Wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian barulah al-marafiq, tangan kamu hingga ke siku. Wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepala kamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kamu hinggalah ke buku lali. Kalau kita belajar bahasa Arab, kenapa wa arjulakum dekat sini diletakkan baris atas, wa arjula? Kalau saya belajar bahasa Arab, bukankah lebih tepat arjulikum, sebab ini ru'usikum ni. Kerana basuh, kerana untuk kaki kita bukan sapu tapi kita basuh. Kita basuh, faghsilu. Maka faghsilu wujuhakum, wajah kamu, aidiyakum, tangan kamu. Kemudian arjulakum, bukannya arjulikum, kerana kaki ni aktiviti yang kita kena buat adalah basuh, bukannya sapu. Jadi kalau sebut wa arjulikum jadi sapu. Okey, soalan dia, kenapa arjulakum tak letak tengah ni? Wa aidiyakum ilal marafiq wa arjulakum ilal ka'bain. Barulah wamsahu biru'usikum, barulah ngam, nampak cantik. Jadi ini menunjukkan waw ataupun takdim ni yang dikedepankan ini ada unsur tartib, susunan. Ya? Ada bentuk susunan dekat sini. Jadi wallahu a'lam, itu dalam bab takdim ada bentuk susunan, ya, tartib. Jadi kita dapat 3 makna asas untuk takdim. Yang pertama, ikhtisar, Kekhususan. ihtimam,
Yang lebih penting itu adalah tartib susunan. Kronologi. Kronologi. Itu paling kurang 3 ni. Nanti kita tambah lagi beberapa huraian sebab nanti tuan-puan jangan terkejut ya, dalam Al-Quran ada beberapa bentuk lagi. Contohnya, tuan-puan akan temui Al-Azizul Hakim. Kenapa Al-Aziz disebut terlebih dahulu barulah Al-Hakim? Ya, Qawiyun Aziz. Kenapa disebut Qawi dulu baru Aziz? Contoh yang lain, apa? Dekat sini. As-Sami'ul Basir. Kenapa sebut Sami' dulu baru Basir? Okay. Kemudian, Summan wa Umyanan. Kenapa sebut tak boleh mendengar dulu, pekak dulu baru sebut buta? Kemudian, Sami'ul Alim. Kenapa Sami' dulu baru Alim? Lagi Ghafurur Rahim. Kenapa Ghafurur Rahim? Tapi dalam masa sama ada juga disebut Rahimul Ghafur. Rahim dulu baru Ghafur. Jadi mana satu sebenarnya dulu? Ghafur ke Rahim dulu? So itu antara kesan kita belajar tentang tajuk takdim dan takhir. Ya? Tuan-puan ada soalan, ada tambahan, ada luahan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Cikgu Sania. Alhamdulillah hari ini dapat serta sebab kelas saya yang biasa dia tadi cuti, jadi dapatlah saya join. Alhamdulillah. Boleh. Okey Ustaz, yang kita nampak kan ketika takdim ni, dia takdimkan tu kebanyakannya kalimah kan, antara kalimah dengan kalimah. Ada tak dalam bentuk ayat? Banyak macam dalam ayat surah Ad-Duha tadi tu kan. Dia dulukan wa amasal fala tanhar tu duduk di depan ayat. Mana satu ayat tu dia duduk depan, dia takdimkan ayat bukan takdimkan kalimah. Sebab kita nampak ni banyakkannya dia takdimkan kalimah kan. Ada berlaku tak Ustaz? Okey, ada ya Cikgu Sania ya. Contohnya dekat sini nanti kita tengok dalam surah Al-Qalam sebagai contoh. Wala tuti' kulla hallafin mahin, kemudian hammazin masya'in binamim, kemudian manna'il lil khairi mu'tadin athim. Itu sebagai contoh. Yang kedua dalam surah Al-Hijr sebagai contoh. Sebelum qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Kan? Allah sebut qala fakhruj minha fa innaka rajim. Tapi dalam surah Al-A'raf qala khruj minha mad'uman, itu selepas itu. Kan? Jadi ada huraian dari sudut ayat pun. Contoh kalau kita belajar Al-Waqi'ah dan Ar-Rahman kan. Al-Waqi'ah dia sebut bahagian atas, dia sebut yang lain dulu baru sebut yang lain. Ar-Rahman dia pantul balik. Sebut yang ni dulu baru sebut yang tu. Yang kita sebut decomposition tu. Itu juga dibincangkanlah pada aspek at-taqdim wa ta'khir. Cuma pokok perbincangan yang paling klasik asalnya mereka bincang pada kalimah dan kalimah. Kalimah saja. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jadi dalam bab composition memang ada kait ayat dengan ayat. Dia bukannya kalimah dengan kalimah. Ya? Jadi dekat situ dia akan gabung dua elemen. Satu balaghah, taqdim wa ta'khir. Yang kedua bab munasabah pun dia ada elemen yang dimasukkan juga. Okey. Ada lagi soalan yang lain? Okey, jadi insya-Allah tuan-puan mudah-mudahan memberi pencerahan kepada tuan-puan. Sebelum ini dalam balaghatul kalimah kita pernah bincang sikit tajuk at-taqdim. Kalau tak silap saya, ya. Tapi dalam bab yang kali ni, buku ni dia akan perincikan lagi. Jadi yang saya bentangkan ni baru peringkat permulaan. Kita masuk nanti lagi lebih mendalam mudah-mudahan. Tapi masih lagi insya-Allah masih lagi boleh difahami mudah-mudahan ya. Wallahu a'lam. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Ada soalan lagi ke? Silakan. Okey, kalau tak ada kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.